Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, hari Jumaat bersamaan dengan 5 Mac 2021. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Bukan sambung, kita akan masuk tajuk baru dalam subjek adab, iaitu pelajaran yang kedua, iaitu adab ketika bertanya. Okey. Adab ketika bertanya. Setiap apa perbuatan kita semua disertai dengan adab. Okey, jadi dekat sini apa yang kita akan dapat pada akhir pembelajaran kita nanti? Okey, kita tengok dekat muka surat 16. Dekat muka surat 16 tu dia mengatakan bahawa para pelajar dapat menyatakan ada adab bertanya. Okey, yang kedua apa? Membezakan amalan bertanya secara beradab dengan cara yang tidak beradab. Okey, yang ketiga, kamu semua sebagai pelajar akan dapat menyatakan dan menjelaskan bahawa faedah mengamalkan adab bertanya dan akibat bertanya yang tidak beradab. Okey, jadi ada 3 perkara yang besar dekat situ yang kita akan belajar dan mungkin awak tak tahu sebelum ni, jadi hari ini Ustazah akan ceritakan. Ustazah akan terangkan kepada kamu berkenaan dengan adab ketika bertanya. Okey, seterusnya. Okey, buka muka surat 17. Dekat situ kita cuba baca dan fahamkan. Okey, adab bertanya. Apa itu adab bertanya? Dia terangkan pada kita melalui poin. Melalui poin supaya lebih faham, mudah faham. Pertama, hendaklah bertanya dengan muka yang manis. Kita kalau kita tak tahu, kita bertanya. Bila kita bertanya, kita jangan bertanya dengan muka yang riak, bongkak, ataupun kita bertanya dengan muka yang masam. Jadi kita kena, kalau tak tahu, kita bertanya dengan muka yang manis. Okey, tanya tapi dalam keadaan yang positif lah. Jangan sebab kita tanya tu kita dah lah tak tahu, lepas tu sombong pula tu. Tak boleh macam tu. Sebab kita ni ada adab dia. Inilah adab dia. Muka awak tu kena senyum manis je. Barulah orang yang nak jawab pun senang hati kan. Okey, yang kedua tengok. Hendaklah meminta izin terlebih dahulu sebelum bertanya. Okey, contohlah macam dalam kelas, kalau ustazah tengah menerangkan kepada kamu kan, berkenaan dengan sesuatu perkara ataupun sesuatu tajuk. Lepas tu ada perkara yang kamu tak faham ataupun tak jelas dan kamu nak menyelit untuk tanya. Kiranya macam menyampuk lah dalam keadaan guru tengah menerangkan kat depan, awak nak bertanya, tapi awak kalau adab dia ialah awak kena minta izin dulu. Kena minta izin macam tumpang tanya cikgu ataupun tumpang tanya ustazah. Ustazah angkat ataupun dalam kelas kamu angkat tangan. Kamu angkat tangan untuk nak bertanyakan sesuatu. Jangan time ustazah tengah terangkan kat depan, lepas tu awak terus je menyampuk tanpa ada minta izin. Okey, itu adab yang kamu kena belajar dan tahu. Okey, yang ketiga tengok kat situ. Hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan memberi salam. Okey, ini dia lebihkan kepada dalam sesuatu program ataupun kita nak bertanyakan kepada yang ahli lah, kepada yang pakar. Maka pertanyaan kita tu perlulah dimulakan dengan Bismillah. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam macam majlis besar ataupun orang yang kita nak tanya tu tak kenal kita, jadi pertama sekali kita kenalkanlah diri kita dulu. Bila kita kenalkan diri kita, barulah kita mulakan apa persoalan yang terbuku dekat fikiran kita tu. Okey. Yang keempat. Keempat apa dia? Hendaklah ikhlas ketika bertanya. Kena datangkan perasaan ikhlas tu. Jangan awak tanya sebab awak tak ikhlas, awak terpaksa ataupun dipaksa. Jadi kat sini awak kena ikhlas ketika bertanya. Kerana apa? Kerana bila kita ikhlas dalam bertanya, dapat menghilangkan kemusykilan dalam diri kita atau diri orang lain. Kadang-kadang kita rasa soalan yang kita nak tanya tu, bolehkah aku nak tanya kan? Kadang-kadang kita rasa malu nak tanya sebab apa? Takut aku seorang je tak faham. Tapi sebenarnya orang lain faham. Tak apa. Jangan ada perasaan macam tu. Bila kita tak tahu, kita bertanya. Bila kita bertanya, kita kena ikhlas.
Bila ikhlas, maka dia akan menghilangkan kemusykilan yang kita tak tahu tadi. Sebab apa? Sebab kita dah dapatkan jawapan yang kita nak. Jadi mana tahu kita rasa perkara tu muskil, lepas tu rupa-rupanya orang lain pun sama. Jadi bila kita bertanya, maka kita pun membantu orang lain dalam penjelasan guru tersebut. Okey, faham? Faham setakat ni? Untuk adab-adab bertanya ni, poin dia mudah je. Pertama, kamu kena bermanis muka. Nak bertanya yang pertama, kamu kena bermanis muka, kena senyum kan. Okey, yang kedua, kamu kena minta izin. Minta izin sebelum nak bertanya. Macam kalau nak tanya cikgu, kita kena angkat tangan. Cikgu, izinkan saya untuk bertanya, macam tu. Ataupun kita dengar orang tua tengah bersembang kan. Jadi kita ada kemusykilan kat situ, jadi kita nak bertanya. Tapi cara nak tanya tu ada cara dia. Awak tak boleh menyampuk. Okay? Jadi kalau nak tanya, minta izin dulu. Kalau dibenarkan, baru awak teruskan soalan awak. Okey, yang ketiga. Poin yang ketiga ialah baca Bismillahirrahmanirrahim dan beri salam. Itu yang paling penting. Baca Bismillah dan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia soalan yang awak nak tanya? Okey, yang keempat, hendaklah ikhlas. Ikhlas dalam bertanya tu. Jangan sebab tak ikhlas, awak rasa macam terpaksa ataupun dipaksa, ataupun sebenarnya tak nak tanya pun, saja-saja tanya. Macam tu kan. Itu membuatkan orang rasa tak selesa dengan awak. Jadi perkara tersebut awak kena ikhlas. Betul-betul awak rasa nak tahu tentang sesuatu perkara, baru awak tanya. Okey. Alright. Okey. Itu 4 perkara tu untuk adab bertanya. Boleh lagi kita sambung. Okey, kita sambung lagi sikit. Kita sambung untuk adab bertanya. Banyak lagi sebenarnya. Itu tadi dekat muka surat 17. So kita pergi dekat muka surat 18. 18 kat situ dia kata apa? Bukan untuk bersikap riak di hadapan orang lain. Nampak? Awak bertanya bukan sebab awak nak menunjukkan yang diri awak hebat. Tak, jangan macam tu. Itu dah salah niat. Jadi awak bertanya sebab awak nak tahu. Awak nak tahu. Bukan sebab awak dah tahu tapi sengaja je nak tanya-tanya supaya nampak macam awak ni memandai-mandai lah, lebih tahu kan. Tak boleh. Jadi nanti kat situ orang akan beranggapan seperti awak sedang riak. Okey, riak tu apa? Riak tu berbangga diri lah. Macam awak seorang je yang tak tahu, macam awak seorang je yang tahu soalan tu, macam tu. Okey, yang seterusnya, bertanya perkara-perkara yang tidak menyinggung orang lain. Bertanya perkara-perkara yang tidak menyentuh sensitiviti orang lain. Macam tu. Kita niat bertanya hanyalah untuk ilmu, bukan sebab kita tanya sebab kita nak condemn seseorang tu, tak. Ataupun dalam soalan kita tu kita memerli orang lain. Tak boleh macam tu. Niat tu kena ikhlas, niat tu kena betul. Okey, seterusnya. Jangan membanyakkan perkataan. Okey, soalan awak tu kalau boleh disingkatkan, singkatkan. Dan kalau boleh bagi orang faham, bagi orang yang ditanya tu mudah faham, lebih bagus. Okey, jangan soalan melirik-lirik tapi sebenarnya nak tanya satu je. Contoh, awak nak tanya, awak dah makan ke belum? Ataupun Aisyah, awak dah makan ke belum? Tapi sebab awak nak tanya perkara tu, awak jadi sembang panjang. Awak dah makan ke belum? Makan apa? Lauk apa? Bila masa semua? Jangan. Bagi yang simple tapi faham. Okey, tapi dia sampailah maksud apa yang cuba dimaksudkan dalam pertanyaan tu. Okey, jadi kalau boleh kita singkatkan kita punya pertanyaan tu, kita ringkaskan, kita cuba. Okey, itu antara adab-adab. Okey, seterusnya apa? Gunakan cara yang terbaik. Okey, sekarang kan banyak medium-medium yang boleh kita bertanyakan soalan. Contoh, kalau dalam social media, kat mana kita sesuai tanya soalan. Contoh, kalau dekat komen, tuliskan soalan awak secara baik. Tuliskan soalan secara baik. Ataupun bila mana diberi ruang untuk bertanya. Bila ditanya soalan, maka awak tanya yang perkara yang paling maksudnya singkatkan jugalah. Gunakan cara yang terbaik. Okey.
Okey, yang seterusnya, ucapkan terima kasih selepas bertanya. Okey, bila awak bertanya, awak tak tahu. Sebab awak tak tahulah awak bertanya. Lepas tu, bila orang yang ditanyakan soalan tu dah jawab soalan kita dan kita pun jelas, maka kita kena berterima kasih. Kita kena berterima kasih. Itu adalah salah satu adab. Okey, pertama kita bagi salam, lepas tu mulakan soalan. Kalau boleh pendekkan soalan yang awak nak tanya tu. Lepas tu jangan lupa ucap terima kasih lepas kita dah tahu jawapan dia. Okey, yang seterusnya, last sekali dia kata apa? Jangan marah sekiranya pertanyaan anda tidak berjawab dan tidak dihuraikan sepenuhnya. Okey, jadi kat sini dia kata apa? Itu pun adalah salah satu adab. Kalau orang tu jawab tak penuh, tak memuaskan hati kita, kita jangan marah. Kita jangan marah. Malah kita raikan dia. Dengan cara apa kita raikan dia? Kita berterima kasih dengan dia. Mungkin ialah ilmu manusia ni kan terbatas. Jadi tak semua perkara apa yang dia bagi tahu tu dia tahu semua. Jadi kita jangan marah kalau jawapan kita tu tak dijawab dengan sepenuhnya. Okey? Okey, yang penting lepas kita tanya, kita kena ucap terima kasih. Itu tanda penghargaan kita kepada si penjawab tu. Okey. Alright. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustazah tak nak panjang-panjangkan, ringkas je hari ini. Ustazah harap kamu semua boleh faham tentang adab ketika bertanya. Jadi dekat kelas pun sama juga antara adab antara murid nak bertanyakan soalan pada guru. Macam mana? Sama je. Guna teknik yang sama yang Ustazah terangkan ni. Okey, boleh ya semua? Okey. Alhamdulillah. Okey, nanti Ustazah kalau awak dah faham, nanti Ustazah akan bagi awak satu tugasan. Tugasan dia mudah sahaja, iaitu awak buat dekat buku tulis awak, buat nota berbentuk peta minda. Buat peta minda. Okey, buat peta minda bulatan tengah tu apa dia? Adab bertanya. Okey, awak buat cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Okey, dalam setiap cabang tu awak buat setiap tu poin-poin yang Ustazah dah terangkan ni. Okey, buat poin dekat muka surat 17 dengan muka surat 18 ni. Okey, boleh dapat buat nota sahaja. Buat nota berkenaan dengan adab bertanya. Muka surat 17 dengan 18. Tapi untuk lafaz pantun dan bincangkan ni nanti dulu. Ini nanti dulu Okey, jadi sekarang ni awak just buat nota berkenaan tugasan. Ustazah ulang lagi sekali. Tugasan awak untuk minggu ni, lepas dengar video Ustazah punya penerangan ni, Ustazah nak awak jawab awak tulis, buat nota dekat dalam buku tulis berkenaan dengan adab bertanya ni. Buat bentuk peta minda. Okey. Kalau dapat color cantik-cantik lagi bagus. Ini untuk nota awak juga, rujukan awak. Okey, buat semua sekali tahu. Ada berapa poin kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, buat 10 poin ni dalam bentuk peta minda. Buat nota dalam bentuk peta minda. Okey, kemudian tak perlu hantar. Just buat sahaja. Okey, nanti kita pun tak lama lagi nak naik kan. Nak naik sekolah. Jadi nanti Ustazah akan semak dekat sekolah nanti. Okey. Jelas Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan jika diizinkan oleh Allah SWT. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.